Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita meneruskan kehidupan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyisu, pegadah kala tu ngabuk ada dah tapi tak nulis. Hak tak ada ping tak apalah, monggo dia tahap-tahap Imam Syafi'i, dengar tu ingat selalu. Okay. Ni hak ada ping ni, cuba tulis al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Siapa siap tulis? Ustaz Nawi hadiah. Siap? Mari tengok. Hala depan. Awak ambil. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha.
wa tamanna 'ala Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Masya-Allah. Pak bitas tengok. Masya-Allah. Boleh tinggi tu sebab dia tulis nama anak betul. Nama anak itu tulis betul. Masya-Allah. Hak tu boleh bitas banyak tu. Siapa lagi? Siapa lagi tulis? Ini ada. Marilah nampak nulis lah ni. Sorry, okey. Ini juga. Jangan dia orang situ dia lukis. Lukis ustaz dia mengajar. Jeng. Al-Kayyisu makna dia orang yang cerdik. Al-Kayyisu ni makna Al-Aqilu, orang yang cerdik. Ialah yang sentiasa muhasabah dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang cerdik? Orang cerdik ni orang yang sentiasa bermuhasabah. Tahu muhasabah? Gaman muhasabah? Hisab, tahu hisab? Ilmu hisab, enggak ada? Bukan hisab setera peleting ni, dah. Ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu kira-kira. Muhasabah orang yang sentiasa buat kira-kira diri dia, molek ke tak molek, baik ke buruk. Ilmu koreksi diri dia panggil. Orang yang bermuhasabah ni sama dia nak tidur dia dengar, aku hari ni lagu mana, semaya jemaah 2 waktu je, 3 waktu semaya sendiri. Tadi nipu Ustaz Said. dia koreksi diri, tak betul, aku nak bertobat dah, aku ni kena minta maaf dengan Ustaz Said. Kan? Dia sentiasa buat muhasabah. Wa amila, dan dia buat gapo-gapo, dia bukan untuk keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat selepas pada mati. Dia belajar, dia menego, dia menikah, dia main, dia gapo sekalipun, kira-kira dia biar ada keuntungan selepas mati. Orang kafir dia nego, tapi dia nak untung dunia. Sebab tu dia tak kira halal haram, riba tak riba, zakat tak bayar. Orang lagu ni orang nego nak untung dunia je. Dia tak kira dia nipu orang. Mari nasi biryani sedap, panas. Orang beli makan sakit perut. Berapa biryani hot seminggu dah dia perangat. Okay. Asal habis ya. Molek telefon kita first hand. Orang beli cocok nak cah karet. Cocok waya cah ni karet. Nipu, dia tak kira asal bagi dia laku. Dia nego juga, untung lah. Tapi akhirat boleh pahala ke tak? Orang cerdik ni, dia buat gapo-gapo tindak ke ba'dal maut, lepas mati tu jadi gapo. Lepas mati tu jadi gapo. Mana kata lepas dia mati dalam kubur, esok di padang mahsyar, lagi siapa ke, akhirat boleh pahala ke, boleh syurga ke, boleh neraka. Orang cerdik dia duduk situ, dia buat gapo-gapo mesti mendekatkan dia kepada syurga dan menjauhkan dia kepada neraka, menjauhkan daripada neraka. Ni orang cerdik. Faham setakat tu? Orang belajar
Tapi dia belajar nak ke CJ dunia. Lepas SPMR nak SPM, lepas SPM nak diploma, pas diploma nak degree, pas degree master, lepas tu PhD. Untuk ke dia, bila kita ada CJ tinggi, kita boleh kerja tinggi, gaji besar. Bila gaji besar, kita boleh beli rumah besar, okay? Boleh beli kereta besar, boleh bini besar. Setakat dunianya, setakat dunia. Dia tak ada fikir selepas pada mati ni lagu mana. Orang belajar, dia mikir selepas pada mati, aku nak belajar hingga aku boleh ilmu. Dengan ilmu aku boleh ajar orang lain pula, boleh bui, ajak orang lain kepada Islam, menyelamatkan orang daripada kekufuran. Dia mikir gitu, dia tak mikir hak gaji besar, hak apa. Inilah orang hak cerdik. Dia tak gaduh hasil je berapa, tak gaduh. Faham? Wal ajizu. Ajizu ni lawan kepada al-kayyisu. Lawan kepada al-kayyisu. Kalau kayyisu tadi makna orang cerdik, al-ajizu mana dia orang? Bodoh, orang tak cerdik. Siapa orang tak cerdik ni? Adakah orang ngaji tak faham? Orang tak ada PhD? Dah. Orang ajiz, orang hak lemah ni, orang hak bodoh ni, manittaba'a nafsahu hawaha, sentiasa mengikut hawa nafsu. Diri dia duk turut hawa nafsu. Nafsu nak tidur, dia tidur. Nafsu nak main, dia main. Nafsu nak galak, dia galak. Nafsu nak kepada dosa, dia hunggagi buat dosa. Ni orang bodoh. Ngaji cerdik, PhD. Tahu PhD? Apa? PhD tahu? Tak tahu? Baik orang tak tahu. Kalau dia tahu, tanya pula. PhD, lepasan PhD, Pondok Haji Derame, Doktor Falsafah, dia lepas diploma, ada degree sarjana muda, lepas tu ada master, ada fatah pada master tu Doktor Falsafah, PhD dah, tapi hidup dia ni turut hawa nafsu. Turut hawa nafsu. Dia doktor, pakar. Orang pergi doktor, tolong saya lah doktor, saya nak surat doktor untuk mengesahkan saya sakit supaya saya boleh ambil duit daripada syarikat. Dia tak sakit pun, tapi nak pitih. Kalau ada surat pengesahan doktor pakar, awak ni sakit, maka boleh. Doktor pakar pun tak apalah, duit tu bagi dua orang saya boleh. Beres doktor, saya boleh $1 juta, doktor 500,000, saya 500,000. Doktor waktu duit saya surat, dia tunjuk surat tu ke syarikat bayar duit pampas $1 juta, dia ambil 500,000, dia bagi ke doktor hak sign palsu tu 500,000. Doktor cerdik ke bodoh? Doktor cerdik lah, kan muka dia doktor. Kalau bodoh tak jadi doktor. Jadi doktor cerdik tu. Kalau bodoh jadi jaga, jaga hospital. Cerdik, tapi dari segi istilah agama dia bodoh. Dia bodoh. Bapa? Turut hawa nafsu, nak kepada kemewahan, maka dia sanggup nipu, dia sanggup jual, dia sanggup buat benda-benda yang haram. Dia turut hawa nafsu dia. Tak cukup dia turut hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan terhadap Allah. Makna kata, lepas dia buat dosa yang banyak, dia duk angan-angan Allah Ta'ala ni maha pengampun, Allah Ta'ala ni maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang, Allah sayang ke hamba-hamba dia. Maka aku ni buat dosa banyak, tapi
Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan aku ke dalam syurga. Tu dipanggil dia angin, angin. Awak masuk kelas budak, moting sekolah. Ustaz Said backing. Ustaz Said kata tak temu aku tak apa, temu aku kerak tekuk. Kau sembah lecah. Ustaz Said backing. Awak ni langgar peraturan. Saya kata, mau temu Ustaz Said. Tak apa Ustaz Said. Mudah-mudahan dia orang yang beriman. Dia tidak akan mengapa-apakan kita. Tu dia panggil ke dia berangin-angin terhadap Ustaz Said. Dia tak tahu Ustaz Said tu ada karate. Dengan Allah Ta'ala ni ramai orangnya lagu tu. Dia tidak patuh pada Allah. Dia deraka kepada Allah. Dia buat maksiat terlalu banyak dengan Allah. Tetapi memasang angan-angan agar Allah mengampunkan dia, agar Allah belas kasihan kepada dia, tidak mengazab dia, tidak melemparkan dia ke dalam neraka. Tu dipanggil tamanna 'ala Allah, bercita-cita terhadap Allah Ta'ala. Boleh faham? Dah habis hadis Al-Kayyisu. Apa dia yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Hadis ni memberi satu, dipanggil garis tengah kepada kita untuk kita memilih sama ada nak jadi orang cerdik ke nak jadi orang bodoh. Kalau kita memilih untuk menjadi orang cerdik, maka kena ke dia bermuhasabah dan kena ke dia buat kerjaan untuk bekalan selepas mati. Ni orang cerdik. Tak kira lah nak jadi gapo, nak jadi ustaz mengajar pondok ke, nak jadi ahli perniagaan ke, lawyer ke, nak jadi gapo sekalipun tak kisah. Tak kisah. Bila awak ada dua perkara ni dalam hidup, siapapun awak, tak kira orang bandar ke, orang kampung ke, orang Melayu, orang Cina, tak kira. Kalau awak ni sentiasa merendah diri, bermuhasabah, sentiasa buat amalan, ingat kepada kehidupan selepas mati, maka awaklah orang yang cerdik. Tak ada CJ tak apa, tak masuk universiti tak apa, tapi awak diiktiraf oleh Nabi sebagai orang cerdik. Kalau orang tu pilih untuk berlawanan, walaupun dia ni kelulusan luar negeri, duduk London saja 8 tahun mengaji, sambung Jepun, sambung di Australia, ngaji banyak, kelik kerja besar pada driver, jawatan tinggi dalam kerja. Orang temu pakat tabik ke dia, tapi dia ni ada sifat orang bodoh. Apa dia? Turut hawa nafsu. Yang kedua ke dia, doa angin-angin Allah Ta'ala akan ampun ke dia. Maka dialah orang bodoh pada pandangan syarak. Maka jangan rusing kita ngaji tak suka orang lain masuk school. Tahu school? Tak tahu. School tahu? Gapo school? Sekolah. Orang lain sekolah tu rendah lagi, school sikit atas. School ni sikit atas. Orang lain masuk English school, orang lain masuk university, orang lain masuk college, orang lain pakar tu kat nektar ni, pakar nektar, kasut hitam kelak, Said kosok baju dalam kelas capur laki puai, kecek IU semata. Tak supaya kita lah
Selipar Jepun perih. Tu pula lain sebelah, biru sebelah, hijau sebelah. Tukar di masjid. Mana? Allah. Awak semak dah ni, ada baju uniform, serupa belakang. Ustaz mengaji Pakistan mula lah. Pakistan lagu mana Pakistan? Seluar tu sah. Jeruk dengan tali. Dah. Pakai kurta. Tak ada standard sikit abu. Selipar ni dibuat daripada tayar lori. Tayar lori tu ke? Bila tak ada bunga dah, ya belah. Ikat tali jadi selipar. Pakai hak tu, kelepeh. Temu anjing, pekau anjing, mampu anjing. Kerah selajak selipar. Nak makan KFC apa ni? Tak ada piti. Makan sirih 30 sen. Merah. Pakistan mula sungguh. Tak ada standard ni. Awak comel dah ni. Piyuh serupa. Baju serupa. Pani minta Ustaz Syed buat emas pun serupa. Bergambar Ustaz Syed. Sentiasa di mulut, bukan di hati, sentiasa di mulut. Maka kita ada kayu pengukur untuk menjadi orang cerdik ataupun orang bodoh. Jangan serah lemah duduk sekolah pondok, duduk ngapa Quran, duduk ngaji hadis. Jangan serah lemah. Sebab dengan ilmu-ilmu itulah kita boleh tahu bermuhasabah diri. Dengan ilmu-ilmu yang kita ngaji pondok lah, kita ni tahu beramal selepas pada mati. Tanpa ilmu ni, orang lain tak tahu lagu mana nak beramal selepas mati, lagu mana nak bermuhasabah diri. Maka dia akan hidup ikut arus perdana, ikut gapo dia ada depan dia. Ustaz baru sudah temu doga seorang budak Tino nak hijau. Tengok dia punya latar belakang, pernah hijau dengan Air Asia. Tahu Air Asia? Kereta api itulah Air Asia. Tak tahu? Kapal terbang sila kereta api lah. Kapal terbang Air Asia. Dia berhenti hijau Air Asia, nak main hijau di Kota Baru, Jawa Kelantan lah, hijau MPKB. Jadi khani Air Asia tu hijau jadi pramugari. Nak jadi khani, gaji 1,200. Kata bapa awak berhenti Air Asia? Tak tahu ustaz, hidup jadi sosial kelajuk. Tahu sosial, terlalu bebas. Pergaulan tino jatuh tanpa batasan. Setiap kali event ada acara hak syarikat anju, arak ni mesti bebas, tak ada orang larang. Mu Melayu, mu Cina, mu nak togok arak, tak ada orang larang. Dia orang Tino, orang Kelantan pakai tudung, saing dia orang Tino Melayu tawa. You try lah, suruh terarak. Ini pala dia. Orang buat nyanyi, patut pun Kelantan, patut pun tak say bebas sebab orang Kelantan. Bapa dia jadi takut, dia tak buat benda-benda dosa tu sebab dia ada kayu pengukur, ada ilmu agama, ada iman dalam hati dia. Yang ngaji sekolah harap, jadi besarkan dalam keluarga yang tahu halal haram. Itulah hak awak duk belajar lah ni. Tu Pak Ustaz Syed tu. Awak duk belajar tu lah ni, belajar hadis, belajar Quran. Sebagai kayu pengukur untuk awak ukur boleh kau tak boleh. Hak ni boleh hutang dunia kau, boleh hutang akhirat. Betul kau salah hak aku buat ni. Maka jangan serah rendah, jangan serah lekeh dalam keadaan awak lah ni. Awak kena berbangga
belajar daripada awal ilmu-ilmu untuk kita selamat di akhirat. Jangan jadi sepora lain, tua baru nak cari agama, tua baru nak cari agama, cari temu pula tok guru hok sesat. Oh nyanyo deh, dia tua dah, pecing dah kerja, nak cari agama, temu siapa? Temu tok guru hok sesat, temu ayah peng. Nak ayah peng mula mati dah. Gak ayah peng mati dah, hok tak mati lagi, ramai lagi ayah lain. Hok tu kata jangan siapa kita tersalah jumpa tok guru. Lah ni ramailah orang salah jumpa tok guru. Tok guru nama lepak. Tahu lepak? Pokui. Deh. Nama lepak. Rambut tak serupa orang. Tapi orang boleh ambil dia sebagai tok guru. Kerana kononnya dia ada ilmu yang banyak, ada ilmu makrifat, ada ilmu hakikat, ada ramai follower. Lo ni kan ngajar kat YouTube, ustaz ni ngaji Pakistan, ngaji buat live ngaji YouTube, orang tengok 2 orang. Tu pun pasal dia tinggal. Dia pasal dia tinggal, dia tak dengar pun kita ni. Tapi orang yang mengajar ilmu sesat ratus ribu follower, ratus ribu. Hak lepak, cara lepak, hak ilmu hakikat makrifat ni, ilmu hak pelik-pelik ni, hak orang panggil berwajah ke agama, ada juga. Lepak tu tidak berwajah agama nah, walaupun dia kecek agama. Ni ada hok berperwatakan agamawan, dengan serban, dengan kain atas kepala bau, dengan wasabah ni orang pakai tangan dia kata tekuk. Wasabah kuat agama. Tahu tasbih ni ke tangan ke tasbih subhanallah, dia tak tekuk potok cah. Orang tengok dia lagu tu surah hebat, dia pun kacik petoh. Betul Nabi kata inna minal bayani la sihra, sebahagian daripada bayan, keterangan ceramah ni dia seperti sihir yang boleh memukau orang, yang boleh menukar pendiri orang. Maka orang turut dia. Bila ada orang yang membongkarkan kesalahan dia, diugut, diugut, dibuat tindakan macam-macam untuk menakutkan orang yang nak betul dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz tak nak sebutnya kepada dia, awak sedang berada di jalan yang betul, teruskanlah. Jangan panik jumpa ayah puar ngaji situ, nak pergi ngaji Amerika pula. Nak pergi ngaji Jepun pula, tak salah, berhabislah. Belajarlah ilmu ni, kerana ilmu tadi membuatkan kita cerdik, menjadikan kita ni cerdik. Tu sebagai mukaddimah kuliah pada pagi ni. Mukaddimah baru tu tak ngajar lagi. Sebab ustaz diberi tajuk pada pagi ni nya, tajuk ialah agama itu mengikut apa yang Allah mahu. Tajuk ceramah kita pagi ni apa dia? Agama ni ikut gapo hak Allah nak, bukan ikut gapo hak kita nak. Kena faham molek. Agama ni dia turut apa yang Allah mahu. Bapa? Sebab agama daripada Allah, kita pun daripada Allah. Kalau kita siapa dia buat? Allah buat kita. Allah buat alam, Allah buat segala-galanya. Allah huwal khaliq, Allah itu pencipta.
Selain pada Allah dipanggil makhluk. Selain pada Allah nama dia makhluk. Bila Allah buat kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang kita perlukan. Betul tak? Allah buat kita, Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Sebab tu kita masa dalam perut lagi, kita ni duduk dalam perut mula ke? Ingat? Tak ingat? Tak ingat dalam perut mula? Tak ingat. Tapi tahulah mari dalam perut mak belaka ke? Kadang mari daripada buluh betung. Tak ada. Kita semua mari daripada perut mak kita. Allah tahu kehidupan kita selepas pada kita keluar ni, kita perlu kepada mata untuk melihat, perlu kepada telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, mulut untuk kecek. Allah buat siap-siap masa duduk dalam perut lagi. Okay. Mata ni ada bila? Dalam perut lagi kan? Kau tubik luar baru jadi mata. Tubik tu kosong. Beranak baru dah. Dalam perut ada dah segala-galanya. Sebab Allah tahu kita perlukan semua ini untuk terus hidup atas muka bumi. Maka Allah buat siap-siap. Untuk hidup di dunia, dia buat siap 7 panca indera. Dan Allah tahu manusia ni bukan hidup setakat dunia aja. Dia ada selepas pada dunia ni panggil akhirat. Maka untuk selamat akhirat juga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan nabi-nabi dan rasul-rasul serta kitab-kitab sebagai panduan kepada manusia. Nabi-nabi dan rasul-rasul ataupun kita menjuruskan kepada kita akhir zaman ni, nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita ialah Al-Quranul Karim. Hak nabi lain, umat lain tu, nabi lain, kitab lain tu, hak tu lepaslah. Kita yakin di akhir zaman ni Nabi Muhammad sebagai rasul, Al-Quran sebagai kitab panduan kita. Nabi mari bawa Al-Quran. Nak ajar ke dia? Nak ajar awak jambatan ke? Nak ajar awak bangunan ke? Tak. Nak ajar kita ni biar selamat sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada cara lain untuk kita selamat sampai ke syurga Allah. Caranya ialah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bawa satu agama. Nama apa agama kita? Islam. Ulama kata Islam ni asal daripada perkataan aslama yuslimu islaman, ataupun daripada perkataan salima yaslimu salamatan. Aslama yuslimu bermakna tunduk, patuh, serah diri. Al-istislam, al-islam bermakna al-istislam, serah diri. Tahu serah diri? Polis kata serah diri, kamu telah dikepung. Polis mai kan. Maka orang penjahat serah diri ni dia tubik gana. Dengan joget ke? La 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 gitu. Dah akak tangan, tunduk ke. Ikut polis royak. Tangan ke atas, atas. Duduk dengan lutut. Dia pun duduk dengan lutut dia. Dia kata negak, dia pun negak. Ikut polis royak. Betul tak? Gaji kelih ke tak ni? Gerak khas. Dah. Tahu gerak khas. Polis bila kepung orang ke? Kalau orang tu tunduk patuh, dia selamat ke tak? Dia selamat lah. Polis tak akan apa-apa. Tapi kalau orang itu kata, polis kata kamu telah dikepung, sila serah diri, dia tak serah diri. Dia tembak polis tu. Dia tembak polis. Polis lari ke, polis tembak balik.
Oh, polis panggil go dia helikopter mari. Bantuan diperlukan over. Mari helikopter bom mapuh setu. Jangan lawe, kau mana? Jangan lawe polis ni. Orang yang serah diri selamatlah tika tu. Lepas ni polis ambil dah lejing tembok juga, tapi tika tu dia serah diri, dia turut ke apa polis royak. Boleh kata lepaskan senjata, ya lepas. Angkat tangan, angkat. Negak. Guling. Dia turut. Sebab dia takut kena berdiri ke polis. Dia pun peluru habis dah. Itu makna istislam, serah diri. Kita ni orang Islam, bila Islam dengan makna istislam, aslama yuslimu islaman, makna kita ni perlu menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi bahasa, Islam bermaksud penyerahan diri. Kita ni kena serah diri 100% pada Allah. Allah kata semaya, kita kena semaya. 5 waktu, 5 waktu. Ramadan puasa, puasa. Kalau kita tak buat, artinya kita lawan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita buat lagu lain, pun dikira engkar arahan Allah. Macam orang jahat, dia polis kata angkat tangan, dia pakak sebelah, 2 belah ikut aku, tangan aku. Agak-agak polis tembok kau tak, polis pedih selalu, mesti ada sesuatu ni. So tangan lip belakang, polis duduk tembok, angkat tangan, dia angkat sebelah, 2 sebelah ya. Polis kata ada pedih sebelah lagi, ada pedih kau mana, padahal ada garu punggung polis pedih. Bila kita buat tak serupa dengan kehendak Allah Ta'ala, adakah kita layak dipanggil Muslim? Islam, orang yang tunduk patuh dipanggil Muslim, dipanggil Muslim. Adakah layak dipanggil Muslim orang yang tidak patuh pada arahan Allah? Sama ada dia tak buat terus, ataupun dia buat separuh, ataupun dia buat tak serupa dengan kehendak Allah. Dia kata puasa ni tak makan, tak minum, start maghrib, start subuh sampai maghrib. Dia puasa juga, tak makan, tak minum, tapi sekat pukul 1 je. Lepas bel Zohor dia makan. Kata apa pun makan? Orang bedah ke? Bel Zohor pun bel juga. Dia makan puak. Adakah tu orang yang patuh? Orang tak patuh. Ni kita kena faham molek. Agama Islam ni bermakna agama yang menjadikan kita penganut dia ni tunduk dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sekali, kerana kita yakin arahan Allah kepada kita ni satu pun tak ada yang memberi mudarat kepada kita. Ustaz ulas sekali lagi. Kita perlu taat kepada arahan Allah. Kenapa? Kerana kita yakin apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, sikit pun tak ada yang memberi mudarat kepada kita. Maka sebab itulah salah sangat orang yang beranggap Nabi Muhammad mari buat gapo-gapo amalan tu untuk dia, tak sesuai untuk kita. Hak terbaru ni pula orang tanya Ustaz Muhaizat, kenapa Ustaz Muhaizat, kenapa ada orang berzikir tak serupa dengan zikir Nabi, sedangkan Nabi ni manusia terbaik, terbaik, amalan dia mestilah amalan yang terbaik, tapi ada orang dia berzikir tak serupa dengan hak Nabi aja. Maka dia jawab, dia Ustaz Muhaizat ni jawab, adakah kita ni setara dengan Nabi? Ya, mula-mula sekali, adakah kita setara dengan Nabi? Nabi ni kedudukan dia nya tinggi, dia telah kukuh, dipanggil tamkin. Tamkin ni maksudnya tak gogek, tolak tak rebah. Tamkin.
Sebab tu Nabi ni bila dia buat amalan-amalan, benda tu orang panggil kena dengan diri dia, tidak menyebabkan apa-apa kesan. Tapi kita ni yang lemah, kita ni lemah. Tok guru kita pun lemah juga. Macam awak ni lemah, belajar dengan Ustaz Said, Ustaz Said lemah. Dah, kita ni tahap orang yang lemah, tak boleh beramal dengan amalan Nabi ni sebab kita lemah. Maka ulama pun reka lah zikir-zikir, wirid-wirid yang sesuai dengan orang yang lemah. Allahu Akbar. Betul kau mikir lagu ni? Tak betul. Patut duk mana hok kata Nabi Muhammad ikuti terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Okay. Adalah bagi kamu wahai orang Islam pada diri Rasulullah ikutan yang baik. Hak tu ikuti akhlak apa? Supaya ikutan ni makna serba-serbi. Bukan setakat nak tiru serban Nabi ya, bukan setakat nak tiru mata cici Nabi ya, bukan setakat tiru capal Nabi ya, tapi serba-serbi, lebih-lebih lagi amalan Nabi. Kena tiru amalan Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala hatta Nabi di kalangan manusia. Allah tak hatta Nabi dari kalangan malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kamu seorang rasul dari jenis diri kamu sendiri. Kalau mu manusia, rasul tu manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada kalangan yang buta huruf itu seorang rasul dari kalangan mereka. Kalau mereka pokok Mekah tu manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Apa hikmah Allah Ta'ala buat Nabi ni dari kalangan manusia untuk manusia tu? Kalulah Allah hantar malaikat tu jadi Nabi, soh manusia tak tu. Ada orang royak ke ustaz, bapa ustaz, Allah tak latih Jibril jadi Nabi. Kita kata bapa? Oh, kalau Jibril jadi Nabi, soh Abu Jahal tak lawan, soh Abu Lahab tak lawan. Betul kok gitu? Dia kata malaikat Jibril kan, mari dengan sayap. Woi Abu Jahal, semaya kata apa makan. Dah, dia ingat lagu tu berkali. Dia ingat semudah itu. Ulama kata kalulah malaikat ni jadi Nabi, soh manusia tak tu. Malaikat mari ayat, wahai manusia, kena bangun pukul 5:30 maya subuh. Agak-agak manusia bangun dah. Manusia akan jawab, mung tak apalah malaikat, tak tidur, tak ngatuk. Aku ni manusia, kena tidur, tak cukup tidur kak. Ngatuk tak buat kerja lah. Soh orang akan lawan gitu. Mung tak apalah malaikat, tak tidur, tak ngatuk. Bangun semana tak apa. Aku bangun pukul 5 mampu lah. Senyap malaikat lari. Mari pula ajar wahai manusia, kita nak masuk bulan Ramadan ni. Ramadan ni kena puasa belaka. Puasa ni makna tak makan, tak minum start pada subuh siapa kau ngori. Agak-agak manusia dengar kau tak? Manusia akan jawab, mu Jibril tak apa, mu malaikat jenis tak makan, tak minum, nak puasa sepanjang tahun pun tak apa. Aku ni manusia. Kena makan. Tak makan start suruh bangorik mampu lah. 2 kali mampu. Jadi manusia tak akan turut kalau malaikat ni mari jadi Nabi. Maka Allah buat manusia juga sebagai Nabi. Untuk dia diturut, diikut af'aluhu wa aqwaluhu. Perbuatan dia, kata-kata dia untuk kita tu. Tidak ada di sana istilah amalan ni Nabi buat sebab Nabi ni telah tamkin, kita tak tamkin lagi, kita kena ubah. Kalau gitu memang subuh serakaat sudah lah. Mai zuhur 2 rakaat. Bapa buat separuh, orang tak tamkin. Okay. Nabi Muhammad tamkin dia buat zuhur 4, kita tak tamkin lagi, mai 2 rakaat ya. Puasa pun sekat pukul 10 ya. Bapa tidak tamkin. Ni bahaya, cukup bahaya mengajar orang
gapo-gapo amalan tak boleh buat serupa dengan Nabi. Sebab apa dia? Sebab kita dengan Nabi tidak sama level. Memang tak sama level. Dia tu Nabi, kita tidak Nabi. Dari segi level tu lah. Tapi dari segi manusia tetap sama manusia. Dari segi tuntutan beribadah kepada Allah tetap sama. Nabi wajib sembahyang 5 waktu, kita pun wajib 5 waktu. Nabi wajib puasa bulan Ramadan, kita pun wajib puasa bulan Ramadan. Supa Nabi sebelum diajar, dia buat dulu supaya kita tidak ada alasan untuk tak buat. Bila Nabi mari ajar segala ajaran, tak boleh kita kata Nabi tak apalah, moga dia Nabi, kita tidak Nabi. Tak boleh. Sebab Nabi juga manusia seperti kita. Kalau kita serah letih buat banyak, Nabi pun letih buat banyak. Kalau kita manusia ada sikap tak cekap, Nabi ada sikap tak cekap. Tidak kena kita tak makan serah lapar, Nabi pun tak makan serah lapar. Tapi kita kena turut Nabi. Turut Nabi. Wajib turut Nabi. Kan Nabi ni mari untuk diikuti. Untuk diikuti. Bukannya mari ni untuk buat benda khos untuk dia, kemudian kita ni buat lagu lain. Allah sebut dalam Quran, dah, Tuhan kata wattabi' ma yuha ilaik, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wattabi', wahai Muhammad, turutlah. Turutlah. Nabi pun kena turut. Nabi tak reka sendiri. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, apa yang diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu. Allah kata kepada Nabi, apa dia? Turutlah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepada kamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kalau Nabi sendiri kena turut, kita ni hak tidak Nabi lebih-lebih lagi kena turut. Dan tak boleh kita nak reka apa-apa sahaja amalan. Dah, amalan ni tak serupa makan minum. Makan minum tak apa nak reka pun. Ikan 3 rasa, ikan 10 rasa, okay. Nasi khabu 7 warna. Biasa makan? Tak biasa? Oh, lambat. Nasi khabu kenal? Kenal nasi khabu? Nasi khabu 7 warna. Tak biasa makan? Tak biasa dengar? Tak biasa? Ustaz pun tak biasa, reka ya. Kita boleh nak masak nasi biryani. Di Pakistan ni nasi biryani ada 52 jenis. Nasi biryani, biasa dengar nasi biryani. Ada 52 jenis. Raja zaman dulu, Raja Pakistan zaman dulu ni, dia suka buat pertandingan. Better nak cari nasi biryani yang paling sedap, maka buat pertandingan. Waktu mari masuk ni, mari masuk biryani kapung dia ni, biryani kapung dia. Ada 52 jenis biryani, berbeza-beza berlaku. Kita buat nasi biryani banyak jenis juga. Biryani ayam, biryani kambing, biryani daging. Nasi telur ya, lauk. Nasi ayam, biryani ayam ambil gula ayam. Tu kita biryani Hyderabad lain, biryani tu lain. Nak sebut dalam masalah makan ni, mampu gilah pandai-pandaimu. Mu nak makan nasi, mu nak makan roti, nak makan pisang. Orang Afrika makan pisang ya. Tahu Afrika? Orang Afrika ni makan ni asasi dia apa dia? Pisang. Kita boleh makan pisang hari-hari. Tak makan nasi. Pagi pisang goreng, tengah hari pisang rebus, malam pisang sirih. Hari kedua pisang pula motor. Pisang pula mari sari pisang motor wek. Maka orang Asia tak sesuai pisang, sesuai nasi. Pakistan tak makan pisang, tak makan nasi, dia makan roti. Ustaz ada Pakistan, pening tengok orang Pakistan seminggu makan roti, sehari nasi. Orang Pakistan tengok kita orang Malaysia, pening hari-hari makan nasi, sehari makan roti. Mampu gilah, tak ada masalah dari segi makan ni. Nak pakai ke dia orang Malaysia nak pakai baju Melayu samping, pakai sokok, okay. Pakistan pakai kurta,
monster serba gitu besar, tak ada masalah. Tapi dalam agama, bagaimana mencapai keredaan Allah, bagaimana nak berakidah dengan akidah yang benar, bagaimana beramal untuk mencapai syurga, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada istilah orang Melayu ni amalan dia sesuai dengan dia, orang Pakistan tak boleh buat amalan ni. Arab dia ada amalan dia sesuai dengan tanah Arab, orang Melayu tak. No. Nabi seorang tu ya, Nabi Muhammad. Nabi ni seorang, Quran ni sebutir, kiblat ni satu. Dah. Maka tak ada istilah orang panggil apa dia, hak ni sesuai dengan apa nama kawasan ni, tu sesuai kawasan tu dak. Nabi ni seorang. Ustaz tertarik, ada seorang ulama dia kata, bapa kita wajib turut Nabi. Antara banyak-banyak jawapan dia kata, kita ni wajib turut Nabi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berijtihad dengan molek ni, bila Nabi berijtihad, jika di sana ada berlaku ijtihad Nabi tidak kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mari selalu pembetulan daripada Allah. Bila Nabi berijtihad dan ijtihad Nabi tidak kena dengan kehendak Allah, maka mari selalu Allah taala betul. Contoh dalam peristiwa tawanan peribadah, peribadah, Nabi panggil sahabat-sahabat dia, Abu Bakar, Omar, tanya wak guano ni. Tawanan peribadah. Abu Bakar kata, kita minta tebusan lah dengan kerajaan Mekah tu. Dia asal dari Mekah, dia tentera Mekah, mari di Badar perang, kena tawar. Nak lepas saja rugi. Orang kata kita ambil ni duit tebusan. Okey, tentera kamu ada dengan kami 5 orang. Kalau kamu nak selamat, bayar 2 juta seorang. Kalau tidak, kami pancung. Kerajaan Mekah mesti nak selamat muka rakyat dia. Okey, 5 orang, kita bayar 10 juta. Tu dipanggil dia tebusan. Tebusan. Okey. Saya normal kata, apa tebuh-tebuhnya? Bonong-bonong mula. Saya normal ke? Dia kedai bonong-bonong tak pakai apa ni, mari daripada Pocok Mekah, mari nampak kita ambo bonong. Nabi bila sahabat-sahabat doi pandangan, Nabi nampak pandangan Sayyidina Umar ni agak ekstrim, agak kerah. Maka Nabi terima pendapat, ia kata ambil tebusan. Esok Sayyidina Umar tubik pergi rumah Nabi. Tengok Nabi dengan Sayyidina Umar duk teriuk. Dua-dua tu teriuk. Omar pelik, kata, kuana duk teriuk ni? Wahai Rasulullah, bapa mu teriuk, royaklah retak, aku pun nak teriuk retak ni. Nak teriuk tak tahu sebab tak sedap juga. Royak bapa duk teriuk ni, kalau perlu aku nak teriuk juga. Nabi pun royaklah turun wahyu membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Turun wahyu Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Surah Al-Anfal ayat 97 hingga 99. Awak carilah ayat 97 hingga 99, cerita bagaimana Allah menegur ijtihad Nabi. Dalam cerita Nabi apabila pok saudara dia mati, Abu Talib, kan? Abu Talib ni mati, Islam ke tak?
tak sempat nak Islam. Nabi pergi cuba pujuk pak saudara dia, ayah ngoh masuk Islam lah, ayah ngoh lah moga pak saudara kan. Bila Nabi masuk bilik Abu Talib, Abu Lahab ada dah tepi ni. Abu Lahab dua-dua pak saudara Nabi, Abu Talib pak saudara Nabi, Abu Lahab pak saudara Nabi. Nabi duduk tepi gosok pala pak saudara dia, dia sayang ni, ayah ngoh masuk Islam lah. Abu Talib tengok Nabi, dia nak mengucap, tapi Abu Lahab duduk tepi ni. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, mu nak tinggal agama nak nenek moyang kita, pak kita kat agama semua berada, nak teruk budak mentah ni anak daramu ni. Gak orang tua kena jerkah, kelong semula takut. Nabi pujuk ayah ngoh, secah ke dia, secah. Ngocak la ilaha illallah. Acu nak ngocak, Abu Lahab jerkah. Ngocak. Kelong pula. Susuk mati tak ada ngocak. Mati tak ada ngocak. Nabi sedih. Nabi berazam untuk memohon ampun kepada Allah pak saudara dia ni. Nabi baru berazam nak memohon ampun terhadap pak saudara dia, turun ayat surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Turun ayat Allah tegur, tak patut bagi mana-mana Nabi ataupun orang beriman untuk minta ampun kepada orang musyrik. Sebab tu tak boleh kita ni, orang mati dia tu kafir, kita pergi mudah-mudahan Allah mengampunkan. Allah mengampunkan. Oh, komen dalam Facebook, komen Facebook ada kafir mati, macam mana tahu dia pun rest in peace. Rest in peace, RIP. Tahu RIP? Rest in peace ni semoga berehat dengan aman. Korok mu aman. Orang kafir mati tak ada masuk neraka, tebel kamu kan aki. Tak boleh kita mendoakan kepada orang bukan Islam. Mana kata istihad Nabi nak minta ampun kepada saudara dia ni, Allah terus perbetulkan. Ketika Nabi SAW buat keputusan tak si makan madu, ingat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Sambung. Tabtaghi mardata azwajik. Okay. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Madu ni halal. Kenapa kamu mengharamkan ke atas diri kamu? Cerita tu menarik. Cerita krisis antara madu-madu Nabi. Isteri-isteri Nabi ni ada krisis antara dia. Akhir dia buat lolok. Kalau Nabi mari mau kita ayat, apa ni? Allah. Nabi suka makan madu. Nabi perasan, bang kau. Dia makan madu rumah isteri seorang lagi. Tak apalah, aku tak siap makan dah lepas ni. Sebab isteri-isteri bang pada awak lolok ya, belakang bang busuk ni. Maka Nabi kata, aku tak akan makan madu lepas pada hari ni. Allah tegur, tabtaghi mardata azwajik, hanya semata-mata mencari keredaan isteri-isteri kamu, kamu sanggup untuk mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan bagi kamu. Banyak ayat Quran Allah menegur ijtihad Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Cerita Abdullah bin Umi Maktum mari rumah Nabi nak minta Nabi ajarkan Islam, tapi Nabi tengah berdakwah kepada pembesar-pembesar Mekah. Nabi tengok Allah yang mari masa ni, Allah kitanya sibuk. Okay. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi kita kata kita wajib turun Nabi ni, antara sebabnya Nabi ni bila berijtihad tidak kena dengan yang paling tepat, maka turun selalu ayat membetulkan ijtihad Nabi tersebut. Di samping banyaklah ayat-ayat Quran, kalau kita himpunkan betapa kita ni wajib
menuruti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat tu ayat common, ayat biasa yang kita kena ingat molek. Allah Ta'ala sebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Dan demi Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman, mana tidak sempurna iman mereka, hatta sehinggalah yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka mengambil kamu wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus atas apa yang mereka pertikaikan. Kemudian selepas kamu buat keputusan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, selepas membuat keputusan mereka rasa puas hati. Mereka tidak orang panggil tak ada rasa tak puas hati atas apa yang kamu putuskan. Mereka terima dengan tunduk dan patuh. Wa yusallimu taslima. Tu nak ayat betapa kita wajib turut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Wajib turut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Jadi ustaz rasa cukuplah untuk hari ni. Hari Jumaat tak boleh panjang-panjang. Ya. Dia berkaitan dengan kita macam Ustaz Maizat ke apa yang perjalanan ini tidak mengambil apa yang Rasulullah ini. Banyaklah hak bertentangannya, termasuk dalam bab-bab akidah. Contohnya terbaru orang tanya dia bab ar-ruqa wat tamaim. Ruqa ni ruqyah, tamaim ni tamimah ni tangkal. Dulu orang pakai tekuk budak cacing. Dia motor mau cacing gak benai kuning tu, ikat tekuk. Siapa kau besar takut nak kerak ni. Biasa tengok benai kuning tu kan. Siapa besar? Gak kita bila besar tekuk kau besar. Masa kecil tak apalah, benda tu longgar. Bila besar duduk sini jadi nak gerak takut apa? Takut budak ni akan sakit, takut Allah. Ada orang pakai tangkal, pakai pinggir, kayu tah lah, kayu ke apa lah. Orang tanya dia, orang pakai tangkal berbentuk cok Nabi, mohor Nabi, kau gitulah lebih kurang. Okay. Dia kata takut gapo gak kau tangkal ni. Gatunglah 1000 tangkal pun, tapi kalau kita akidah kita kemah dengan Tuhan, tak jadi apa. Mana? Allah azab molek, la ilaha illallah. Orang bila pakai tangkal tu makna dia apa? Dia percaya tangkal itu boleh menyelamatkan dia. Okay. Kalau tak percaya tak pakai. Awak demam makan Panadol apa? Sebab Panadol ni dia adalah orang panggil, kita percaya dalam Panadol ni ada obat dengan izin Allah Ta'ala belaka. Okay. Panadol tak apalah obat. Ni bukannya Panadol bukan obat. Kertas keping je. Gantung kertas ni ataupun gantung kain ni dalam rumah tak terbakar. Gadia tu kain kelabu Kaabah. Lah orang rumah tak terbakar ni kalau gantung apa dia? Fire extension. Ada protection, ada panggil apa langkah-langkah keselamatan. Ni kelambu Kaabah besar ni ya. Gantung rumah tak terbakar. Kau pakar ni COVID tak kena. COVID tak kena ni cocok vaksin. Okay. Cocok vaksin baru tubuh ni ada antibody. Ni pakar ni di hati ni capal. Pakar capal tak kena COVID. Korokmu. Memang sabit dengan kepercayaan dan juga akidah.
Benda ni cukup bahaya. Cukup bahaya. Sebab tu dah Ustaz sebut tadi, jangan kita tersalah pilih guru. Buruk padanya. Allahu Akbar. Ada orang riput kat Ustaz tempat dia tu di pondok Ribat Mustafa tu di Pulau Condong. Dia buat majlis tiap-tiap hari Ahad. Ni Ustaz Said boleh tiru ni. Tiap-tiap hari Ahad bermula semaya maghrib berjemaah. Lepas maya maghrib dengar tausiah dia sikit. Lepas tu kat mula berzikir lah. Bergendai, berzikir sambil bergendai dalam masjid. Siapa lepas pada Isya lama baru sudah zikir, berhenti maya Isya. Pas maya Isya ni ni special. Dia peruntukkan 2 jam. Kalau daripada pukul 9 kat sampai pukul 11, 2 jam ni orang ramai mari untuk jumpa dia sore. Masuk sore. Ustaz doa anak amanah periksa. Ya. Ustaz ambo sakit. Dia boleh scan. Orang tu nyakit ke apa. 2 jam ni ramai orang mari. Royak hajat, royak gotu, nak gotu suruh doa. Lepas 2 jam tu barulah dia jamu. Nasi arak, nasi ke apa. Orang boleh makan sebelah dia tegak. Allah, kelik jenis kau tidur. Sahur ke malam makan tepi Syekh Muhaizah. Royak sahur malam makan. Budak-budak ni, dia kata budak-budak pelajar-pelajar dia ni muka comel-comel, bersih, macam popo awak lah. Dia panggil innocence, tak ada dosa lagi. Tapi kat tekuk ni kat wasabih lah kau. Setiap pelajar, bukan tok syekh ya, wasabih tekuk ni biar nak murid. Wasabih ni pula nak guna daripada batu hidup. Tak boleh wasabih dibuat daripada plastik, tak boleh. Plastik ni bagai mati. Dia kena kayu ataupun batu hidup, boleh. Siapa gitu mu. Gapa dia lagi kalau tidak kepercayaan, kalau tidak akidah bagai-bagai gini. Wasabih ni sekadar untuk gapa dia? Tanda kita banyak-banyak mana nak subhanallah 33, okey. Apa perlu kepada kayu hidup, batu hidup? Kalau wasabih ngabga ni pun tak apa. Ni telefon kita ni pun kita wasabih. Deh, alat tasbih ada. Ada kita tak wasabih juga. Tapi kata li pahala bagi dia ni sebab tidak hidup. Letih belaka tu. Deh. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Tak ada deh. Hari Jumaat kan. Cukuplah sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.